Hai murid, selamat datang ke channel Cikgu. Pastikan anda subscribe channel Cikgu. Baik, dalam video ini Cikgu akan kongsi bersama bagaimana nak lakukan pengamiran ataupun integrations ke atas sebutan yang diberikan. Cikgu memilih 3 contoh untuk dibincangkan. Dan ketiga-tiga contoh yang Cikgu pilih ini, bentuk sebutan yang diberikan untuk dilakukan pengamiran ataupun integrations adalah didapati tidak seperti mana yang dikehendaki dalam integrations ataupun pengamiran. Maksudnya, sebutan yang kita nak lakukan integration itu semestinya adalah dalam bentuk XN. Jika ia dalam bentuk XN, baru kita boleh lakukan integrations. Sekiranya ia tidak dalam bentuk XN, sebaliknya ia berada dalam bentuk AXN ataupun KXN, murid-murid boleh menggunakan first rule of integrations ataupun peraturan pertama pengamiran. Sekiranya sebutan itu lebih daripada satu sebutan, keseluruhan itu lebih daripada satu sebutan, juga kita boleh lakukan integrations ataupun pengamiran dengan menggunakan second rule of integrations ataupun peraturan kedua pengamiran. Okey, di sini ketiga-tiga contoh yang Cikgu pilih ini tidak memenuhi ketiga-tiga syarat. Maka murid-murid pada seperti mana yang diberikan, jika ia seperti mana yang diberikan dalam soalan, maka murid-murid tidak boleh lakukan integrations ataupun melakukan pengamiran. Tapi jika kita nak lakukan pengamiran ataupun integrations, maka sebutan ataupun contoh-contoh sebutan yang terdapat dalam contoh ketiga-tiga contoh itu perlu diubah sebelum integration itu dilakukan ataupun pengamiran itu dilakukan ke atasnya. Okey, Cikgu akan bincangkan satu persatu bagaimana sebelum melakukan integration ke atasnya, iaitu sebelum kita lakukan pengamiran ke atasnya, bagaimana bentuk yang asalnya bukan dalam bentuk XN ataupun KXN itu kita akan ubah menjadi ke bentuk XN dan KXN sekiranya ada. Okey, Cikgu akan pilih contoh pertama untuk bincang bersama murid-murid. So, pastikan murid-murid memberikan tumpuan untuk memahami bagaimana bentuk asalnya yang bukan dalam bentuk XN kita tukar ke bentuk XN seperti mana dikehendaki dalam integration ataupun pengamiran. Seterusnya kita melakukan pengamiran ataupun integration selepas dijadikan sebutan-sebutan individu. Okey, kita mulakannya. Okey, Cikgu salin contoh pertama. Okey, perhatikan di sini pengamiran sebutannya adalah 2x dalam kurungan x kuasa 2 tolak 4 dx. Okey, perhatikan di sini. Sekiranya bagi ataupun untuk yang diberikan ini, kalau kita nak lakukan integrations ataupun pengamiran, tidak boleh sebab ia tidak dalam bentuk dalam XN ataupun KXN. Berapa sebutan? Tak kira berapa banyak sebutan, tapi janji berada dalam yang Cikgu sebutkan tadi. So, jika kita nak lakukan integration ke atas ini, langkah pertama ialah lakukan pengembangan. Sebab dengan melakukan pengembangan ataupun expansion, baru sebutan-sebutan ini boleh diasingkan, dan selepas di pengembangan dan tengok bagaimana bentuk sebutan yang dihasilkan. Boleh tak sebutan yang dihasilkan selepas expansion itu ataupun selepas pengembangan itu seperti mana yang dibenarkan untuk lakukan integration ataupun pengamiran. Okey, sekarang Cikgu tak nak buat pengamiran ataupun integration. Cikgu hanya lakukan
pengembangan ataupun expansion. Tujuannya ialah untuk menghasilkan sebutan-sebutan dalam bentuk xn ataupun kxn. Mulakan ya. Okey. So sekarang cikgu salin 2x dalam kurungan x kuasa 2 tolak 4. Cikgu hanya lakukan pengembangan expansion saja. Tujuan ya nak tentukan ataupun nak jadikan setiap sebutan selepas pengembangan menjadi ke bentuk yang dikehendaki supaya kita boleh lakukan integration ataupun pengamiran. Boleh? Okey. So, kita kembangkan yang ini. So, ini akan jadi 2x kuasa 3. Kita kembangkan dengan tolak 4 ini akan jadi tolak 8x. Okey, sekarang perhatikan selepas kita lakukan pengembangan, perhatikan setiap satu sebutan yang dihasilkan. Yang ini adalah kxn dan yang ini juga kxn. Perhatikan. So kan cikgu tadi dah kata, sekiranya sebutan itu berada sama ada dalam bentuk xn, ya kita terus gunakan formula. Sekiranya berada dalam bentuk kxn, ya kita akan boleh lakukan integration dengan menggunakan first rule of integration ataupun peraturan pertama pengkamiran. So sekarang perhatikan selepas lakukan pengembangan, ya kita dapat bentuk yang seperti mana yang boleh ataupun bentuk yang kita boleh lakukan pengkamiran ataupun integrations. Okey. So sekarang sebelum kita lakukan pengkamiran ke atas ini, maka lakukanlah pengembangan. So selepas kita lakukan pengembangan adalah didapati yaitu integrations kita lakukan menjadi 2x kuasa 3 tolak 8x keseluruhan ini. Okey, perhatikan di sini. So sekarang ya kita boleh gunakan second rule of integrations, peraturan kedua pengkamiran. Perhatikan di sini. Masih faham kan? Ya, yaitu yang ini ya jadi kamiran 2x kuasa 3 dx. Kemudian yang ini ya kamiran 8x dx. Perhatikan di sini. Okey, bagaimana nak lakukan di sini? Mesti kan? Ya, 2 dikeluarkan. Jadi 2, perhatikan di sini. Ya, x 3 tambah 1 bahagi dengan 3 tambah 1. Yang ini jadi 2x kuasa 4 bahagi dengan 4. Jika sebutan yang boleh ataupun pecahan yang boleh diringkaskan, diringkaskan. So sekarang perhatikan 1, yang ini adalah 2. So yang ini selepas integrations, ia akan jadi x kuasa 4 bahagi dengan 2. Okey. Ini adalah hasil integrations untuk yang ini. Ya, perhatikan di sini. Boleh? Okey, sekarang cikgu padamkan nangka kerja tadi. So sekarang yang ini adalah x kuasa 4 bahagi dengan 2. Okey, tolak. Okey, sekarang kita lakukan integration ataupun pengamiran bagi sebutan ini pula. Okey? Okey, sekarang perhatikan. Okey, pengamiran cikgu hanya bincangkan yang ini saja ya. So, cikgu hanya bincangkan iaitu pengamiran ke atas 8x dx. So 8 dikeluarkan. So jadi 8x, x adalah kuasa 1. So 1 tambah 1 bahagi dengan 1 tambah 1. Boleh? Sepatutnya ada C, tapi cikgu dah terangkan kan? Di sini pun ada C, ya dalam sebutan ini pun ada C. Ini cikgu dah terangkan semasa ataupun dalam video bila cikgu bincang berkenaan penggunaan second rule of integrations ataupun peraturan kedua pengkamiran. Ya, setiap satu sebutan yang dilakukan pengamiran akan ada C-nya sendiri, iaitu constantnya sendiri. Tetapi kita lakukan dalam sekali, kita bukan buat satu-satu. Cikgu terangkan satu-satu. Sepatutnya murid-murid buat dalam sekaligus.
So apabila dilakukan sekaligus, maka yang 2C ini kan cikgu dah terangkan menjadi 1C. So sebab ini dalam contoh ini cikgu tak letakkan C untuk setiap satu, sebab di akhir sekali cikgu akan letakkan ya kedua C itu menjadi 1C. Faham tak? Okey. Sekarang perhatikan di sini, yang ini akan jadi 8x kuasa 2 bahagi dengan 2. Sebarang pecahan perlu diringkaskan. So yang ini adalah 1, yang ini adalah 4. So dari sini kita dapati dia adalah 4x kuasa 2. Perhatikan di sini. Cikgu ulang, patut ada plus C ya, jangan lupa. Tapi cikgu dah kata cikgu buat semua sekali. So cikgu letakkan di akhir integrations. Boleh? Okey, sekarang kita dapati ya. Selepas kita lakukan integrations, kita dapati yang ini adalah 4x kuasa 2, so tambah C. Itu yang cikgu katakan. 2C tadi cikgu dah gabungkan di akhir integration, cikgu jadikan 2C itu menjadi 1C. Boleh tak? So ini adalah, okey, perhatikan di sini. So sekiranya melakukan integration jenis ini ataupun bentuk ini, okey, lakukan pengembangan. Kenapa perlu lakukan pengembangan? Sebab kita nak jadikan sebagai sebutan-sebutan individu yang berada sama ada dalam bentuk xn ataupun kxn. Selepas kita dah tukarkan ke bentuk, perhatikan di sini kxn, yang ini pun kxn. Ya, kita ada 2 sebutan, so maka kita boleh gunakan ya second rule of integration ataupun peraturan kedua pengkamiran. So cikgu lakukan. So sekarang perhatikan tambah 1, so yang 3 tambah 1 bahagi dengan 3 tambah 1 kan, kita dapat yang ini. Yang ini adalah, perhatikan, 1 tambah 1 bahagi dengan 1 tambah 1, so kita dapat yang ini. So yang ini adalah ya hasil selepas dilakukan pengamiran, iaitu selepas melakukan integration. So ini adalah contoh pertama bagaimana diberikan dan dilakukan pengkamiran ataupun integration. Okey, sekarang kita bincang contoh yang kedua pula. Okey, cikgu padamkan yang ini. Okey, kita teruskan dengan contoh kedua. Okey, cikgu salin contoh kedua, perhatikan integration. Okey, kurungan pertama x kuasa 2 tambah 3 kurungan, kemudian 2x tambah 1 kurungan dx. Okey, sekarang perhatikan contoh kedua yang kita nak bincang ini. Kalau kita nak lakukan integration ke atas bentuk ini memang tidak boleh, sebab ia tidak dalam bentuk sama ada xn ataupun kxn. So jika kita nak lakukan integrations, maka perlulah kita gunakan pengembangan dahulu supaya ia menjadi dalam 2 bentuk sebutan yang kita harapkan untuk kita boleh lakukan integrations. So sebelum kita lakukan integrations ataupun pengamiran, kita lakukan pengembangan. Tapi jaga-jaga melakukan ataupun dalam masa proses pengembangannya jangan lakukan kesilapan. Okey, sekarang kita lakukan pengembangan dulu ya. So x kuasa 2 tambah 3 kurungan pertama, 2x tambah 1. Okey, kurungan kedua. Okey, yang pertama pula. Okey, x kuasa 2, 2x akan jadi 2x kuasa 3. Okey, kedua pula. Okey, tambah positif kan. Okey, sekarang perhatikan x kuasa 2 darab 1. So ini adalah x kuasa 2. Boleh? Okey, perhatikan yang ini pula. Positif. Okey, 3 darab 2x. Ya, 6x. Okey, akhir sekali perhatikan yang ini pula. Okey, 3 darab 1. So, tambah 3. Okey, perhatikan sekarang. Asalnya bentuk tidak boleh lakukan integration. Tapi kalau kita nak lakukan integrations, ya, maka kita perlu kembangkan ini menjadi sebutan-sebutan individu. Okey, sekarang rasa murid-murid dah mula faham lakukan integrations. So bila murid-murid sudah faham lakukan integrations, taklah kita akan lakukan masa ataupun buang masa dengan melakukan setiap langkah nak dapatkan hasil integrations itu. Pada mula lain. Okey, pada mula baru anda mula belajar ataupun baru diperkenalkan kepada murid-murid. So murid-murid
cuba belajar dan memahami dengan sebaiknya apakah itu proses integrations. So, masa itu murid-murid perlu lakukan masa dan menggunakan setiap langkah kerja supaya anda dapat pelajari asas integrations ataupun asas pengambilan itu dengan sebaik mungkin. Tapi boleh tak kita gunakan langkah kerja asas begini untuk seterusnya? Tidak. So, ada sekarang masa bila murid-murid sudah okey ataupun mula dah faham integrations itu, langkah-langkah yang anda mula-mula gunakan, iaitu langkah-langkah yang panjang itu perlu diperpendekkan supaya kita boleh jimatkan masa. Itu tanda apabila anda boleh lakukan integrations dengan tolak langkah kerja ini, maka ini menunjukkan ataupun ini adalah tanda-tanda anda sudah mula faham integrations. So sekarang di sini cikgu tunjukkan langkah kerja pengembangan supaya dapat individu. Selepas ini cikgu tak akan tunjukkan seperti mana cikgu gunakan untuk contoh satu tadi. Setiap peringkat langkah kerja untuk dapatkan hasil integration itu ataupun hasil penggambaran. Tidak. So sekarang cikgu harap murid-murid perlu faham. Ada sampai masa, bila dah sampai masa, integrations itu perlu dalam bentuk ringkas ataupun dalam masa yang singkat. Boleh? Cuba. Sekarang yang kita padam ini. So selepas kita lakukan pengembangan, so yang ini akan jadi integrations 2x kuasa 3 tambah x kuasa 2 tambah 6x tambah 3 keseluruhan ini dx. Panjang ya. Walaupun panjang, kita ada 4 sebutan, tak ada masalah. Sebab keempat sebutan ini adalah sebutan-sebutan yang diharapkan supaya boleh lakukan integrations, pengambilan. So tak ada masalah lah kan. Perhatikan di sini ya. KXN, ini pun serupa juga, perhatikan di sini. So semuanya adalah bentuk-bentuk yang kita boleh lakukan integration. So itu adalah tujuan pengembangan tadi. Sekarang seperti yang cikgu maksudkan tadi, sekarang murid-murid kan dah cakap. Sekarang cuba rekaskan langkah kerja supaya masa nak hasilkan ataupun mendapatkan integration di peringkat yang akhir itu boleh dilakukan dalam masa yang singkat. Sekarang kita teruskan satu persatu. Kita lakukan integration untuk sebutan pertama. N tambah 1 berapa? 3 tambah 1 4. So ini jadi 2x kuasa 4 bahagi dengan N tambah 1. Ini yang cikgu maksudkan. Bukan lagi macam tadi tunjukkan tambah 1 bukan macam tadi ya. Kita tunjukkan langkah 3 tambah 1 bagi dengan 3 tambah 1, lepas itu 2x kuasa 4 per 4. Tengok betapa ya. Langkah kerja ini adalah di peringkat awal mula-mula murid-murid belajar. Tapi bila dah mula faham, jangan cuba kekalkan langkah kerja sebab ia akan merugikan masa penyelesaian. So apabila murid dah mula faham, tapi jangan ambil risiko ya. Jangan pada peringkat awal-awal lagi kita tunjuk kepada yang kita macam dah tahu semua. Cuba abaikan setiap langkah asas itu. Itu adalah akhirnya yang susah itu adalah murid. So bila mana anda boleh lakukan adalah bergantung kepada diri anda. Bila you rasa yakin, iaitu langkah-langkah yang panjang itu, bila you rasa yakin tak perlu lagi, masa itu murid sendiri perlu tentukan. Bukan paksa diri tengok kawan buat apa, selesaikan dalam masa yang singkat. You pula tengok kawan, dia buat singkat, tapi you masih kekalkan langkah ataupun langkah asas yang mengambil masa panjang. So ini tidak, kita tidak boleh bandingkan diri kita dengan
kawan-kawan lain. Tidak. Kita mesti kita. Anda mesti Anda. Jangan cuba jadi orang lain. Ini tidak boleh. So, biarlah Anda menjadi Anda. Selagi mana langkah panjang itu diperlukan, selagi itulah Anda perlu kekalkan. Yang penting sekali ialah bukan masa singkat kita nak jawab, tapi jawapan akhir itu mesti betul. So, jangan jadi tengok orang lain nak jadi orang lain. Tidak. Anda jadi Anda. So, always be yourself. Always be yourself. Okey, bila mana you boleh ambil keputusan? Ya, Anda perlu membuat keputusan sendiri, sama ada masih nak kekalkan langkah panjang ini ataupun boleh singkatkan masa penyelesaian ini. Itu Anda tentukan, bukan kita rujuk ataupun kita banding dengan kawan-kawan sekeliling kita. Okey, nasihat saja, teruskan ya. Okey, sekarang perhatikan, ini kita tak perlu. Bila you dah yakin, dia kata bila Anda sudah yakin, ya, langkah yang panjang ini boleh diringkaskan. Okey, so yang ini akan jadi ya 3 tambah 1, 4 bahagi dengan 4. So yang ini jadi 2x kuasa 4 bahagi dengan 4. Okey, tambah. Okey, nanti pecahan yang ringkaskan ya 1, yang ini adalah 2. Boleh? Okey, so sekarang perhatikan di sini. Berapa jawapannya? Ya, yang ini akan jadi x kuasa 4 bahagi dengan 2. Okey, perhatikan satu dah siap. Perhatikan langkah kerja. Okey, so sekarang kita gunakan x kuasa 2 pula. Okey, x kuasa 2 maksudnya apa? Xn kan? N tambah 1, 2 tambah 1, 3. So, yang ini adalah x kuasa 3 bahagi dengan 3. So, di sini tidak ada pecahan yang perlu diringkaskan. Boleh? Okey, cikgu turunkan. So, x kuasa 3 bahagi dengan 3. Okey, sekarang yang ketiga pula, sebutan ketiga. Ya, x kuasa 1. 1 tambah 1, 2. So, akan jadi 6x kuasa 2 bahagi dengan 2. Pecahan yang boleh diringkaskan, diringkaskan. So, 1, yang ini adalah 3, maka jadi 3x kuasa 2. Okey, akhir sekali, 3. So 3 cikgu dah katakan. So 3 adalah 3 kuasa kosong. So di sini perhatikan ia adalah 3x kuasa kosong. So n berapa? Kosong. Kosong tambah 1, 1. So yang ini akan jadi tambah 3x, iaitu bahagi dengan 1. Okey, so ini adalah tambah 3x. Okey, sekali akhir sekali tambah c. Okey, perhatikan sekarang hasil. Ini adalah, okey, perhatikan yang ini diberikan. Okey, tengok langkah kerja. So di sini apabila Anda dapati diri Anda rasa yakin, Anda boleh boleh kurangkan langkah kerja supaya masa penyelesaian itu boleh dipendekkan. Dan jangan paksa diri ya. Okey, jangan rujuk kawan, tengok kawan, cuba ubah diri. Tidak. Biar Anda jadi Anda. Boleh? Be yourself. Okey, sekarang perhatikan di sini ya, kembangkan. So yang ini akan jadi ya 3 tambah 1, so akan jadi 2x kuasa 4 per 4, ringkaskan jadi x kuasa 4 per 2. Perhatikan di sini n adalah 2, 2 tambah 1, 3. So perhatikan ini x kuasa 3 per 3. Yang ini x kuasa 1, so 1 tambah 1 ialah 2. So 6x kuasa 2 per 2, sebutan diringkaskan. Akhirnya kita akan dapat 3x kuasa 2. Akhir sekali ialah 3, 3 maksudnya ialah 3x kuasa kosong. So n adalah kosong tambah 1, 1. So ia akan jadi 3x. Boleh? So ini adalah langkah. Jangan lupa akhir sekali tambah c ya. Jangan lupa itu. So ini adalah langkah bagaimana lakukan integrations ataupun pengamiran bagi bentuk yang diberikan. Okey. Sekarang kita ambil contoh yang ketiga untuk dibincangkan. So perhatikan di sini ketiga-tiga ataupun sepanjang kita dah bincang dua, dalam kedua-dua ini ya
sebelum kita lakukan integration, benda ataupun yang diberikan itu perlu dikembangkan. Mengapa perlu dikembangkan? Supaya selepas kita lakukan pengembangan, ya, kita lakukan pengembangan supaya kita nak bentuk sama ada XN ataupun KXN. Itu tujuan, itu saja. Okey, so sekarang kita lakukan benda sama kepada contoh ketiga. Okay, cikgu padam dan salin contoh ketiga. Okey, sekarang cikgu salin yang ketiga. Perhatikan di sini. Okey. Okey, contoh ketiga ialah integrations kurungan 3x kuasa 2 tolak 2. Okey, tolak 2 kuasa 2 dx. Okey, perhatikan di sini. Okey, so jika kita nak lakukan integration ataupun pengamiran ke atas bentuk yang diberikan ini, maka ya sama juga yang ini perlu dikembangkan. Mengapa kita nak kembangkan? Macam dua contoh tadi, supaya bentuknya menjadi selepas pengembangan, ya, bentuk-bentuk sebutan yang dihasilkan itu adalah sama ada dalam bentuk XN ataupun AXN, KXN. Boleh? Okey. Sekarang ini apa yang kita buat ini bukan, jangan tunjukkan pengembangan di bawah sini. So tunjukkan pengembangan itu pada, okey, so jangan selitkan pengembangan di bawah integration. Okey, so lakukan berasingan, hanya hasil pengembangan itu anda perlu salin. Jangan tunjukkan pengembangan di bawah proses integration, tidak. Okey, yang langkah kerja pengembangan ini adalah satu proses asing. So lakukan pengembangan itu, hasil pengembangan itu saja dimasukkan dalam langkah kerja. Boleh faham? Okey, tapi di sini tak ada ruang cikgu lakukan, tapi jangan buat silap ya. Okey, sekarang cikgu lakukan pengembangan iaitu 3x kuasa 2 tolak 2 kuasa 2, maksudnya ialah 3x kuasa 2 tolak 2. Okey, kuasa 2 kan? Okey, kita lakukan pengembangan. Pertama berapa? 9x kuasa 4. Okey, kemudian yang ini pula. Okey, tanda jaga positif, negatif, negatif. 3x kuasa 2 darab 2, 6x kuasa 2. Okey, perhatikan yang ini pula. Tanda jaga negatif, positif, negatif. 3, ya, 2, 3, 6. So, 6x kuasa 2. Okey, akhir sekali sebutan. So, negatif, negatif, positif. 2 darab 2, 4. Okey, ada tak sebutan serupa di sini? Ada tak sebutan serupa? Ya, ada sebutan serupa. X kuasa 2, X kuasa 2. So, yang kalau ada dua sebutan serupa, jangan kekalkan. Okey, jadikan satu sebutan. Okey, so sebab dia adalah sebutan serupa. So, jangan kekalkan, okey, bilangan ataupun bentuk-bentuk yang ada sebutan yang serupa. Okey, so kita ringkaskan, yang ini akan jadi 9x kuasa 4 tolak 12x kuasa 2 tambah 4. Okey, perhatikan. Okey, proses pengembangan ini jangan tunjukkan di bawah langkah kerja integrations. Okey, apa yang cikgu tunjukkan di sini, jangan tunjukkan di bawah integrations. Yang ini adalah proses pengembangan yang diperlukan untuk integration. Ini bukan proses integrations. Faham tak? Ini bukan. Apa yang cikgu lakukan ini adalah langkah kerja sebelum kita lakukan integration. So, yang kita nak ini saja, hasil saja kita nak. Proses bagaimana kita dapat yang ini tak penting. Tapi jika ia perlukan untuk anda, ya, gunakan ruang pada kertas jawapan ataupun kertas jawapan anda, lakukan pengembangan itu, tapi jangan letakkan bawah langkah kerja integrations. Faham tak? Jangan letakkan dalam, ya, jangan letakkan dalam pengkamiran. Okey, proses ini diperlukan sebab kita perlukan bentuk terakhir. Ini hanya boleh diperoleh dengan melakukan proses pengembangan, tapi jangan tunjukkan proses yang cikgu tulis ini di bawah integrations ataupun di bawah pengkamiran. Dilakukan di mana-mana dalam kertas, salin yang hasil pengembangan. Salin hasil pengembangan saja. So, sini apa yang kita perlu tuliskan selepas ini adalah, okey, kita tulis hasil saja, iaitu, okey, kita tulis hasil saja, iaitu integrations pengkamiran
9x kuasa 4 tolak 12x kuasa 2. Okey, x kuasa 2 tambah 4x. Ini yang kita perlukan. Tadi adalah proses pengembangan itu diperlukan bukan untuk di bawah pengkameran, tidak, bukan di bawah integrations. Okey, so sekarang ini yang kita perlukan, hasilnya saja diperlukan. Okey, so sekarang cuba kita ringkaskan langkah kerja. Kan cikgu dah kata, bila you dah rasa yakin melakukan integrations, bolehlah ringkaskan langkah kerja. Tapi jangan ambil risiko daripada awal lagi cuba nak buatkan dalam bentuk ringkas, sebab bila belum cukup mahir, peluang anda melakukan kesalahan itu adalah sangat-sangat tinggi. So jangan buat salah dengan mengambil risiko belum cekap lagi, ya. So belum cukup mahir tapi masih ambil risiko, okey, untuk lakukan dalam bentuk yang ringkas. So boleh lakukan kesilapan. So bila mana anda boleh lakukan, ya bila mana anda rasa yakin. Okey, kita teruskan ya. Okey, sekarang perhatikan 4 n tambah 1, 4 tambah 1 5. So 9x kuasa 5 bahagi dengan 5. Pecahan jika boleh diringkaskan di sini, tidak boleh. So sekarang tolak, perhatikan di sini 12, n adalah 2, 2 tambah 1 3. So 12x kuasa 3 bahagi dengan 3. Pecahan yang boleh diringkaskan. So yang ini adalah 1, yang ini adalah 4. Dan akhir sekali perhatikan 4 ialah 4. X kuasa 0, so 0 tambah 1, 1, so X kuasa 1 bahagi dengan 1, so yang ini adalah 4X tambah C. Perhatikan jangan lupa C. Okay, so akhir sekali ialah 9X kuasa 5 bahagi dengan 5. Tolak dan ringkaskan menjadi 4X kuasa 3 tambah 4X tambah C. Okay, perhatikan ini adalah hasil integrations ataupun pengkameran bagi contoh yang ketiga. So inilah ketiga-tiga bentuk ataupun contoh yang cikgu pilih untuk bincang bersama murid. Okey, bagaimana jika diberikan dalam tiga bentuk ini, di mana asalnya tidak dalam bentuk AXN ataupun KXN, tapi ia boleh dilakukan pengembangan, boleh lakukan pengkameran ataupun integration dengan melakukan pengembangan. So cikgu pilih satu persatu dan cikgu gunakan pengembangan untuk tukar menjadi ke bentuk XN ataupun KXN seperti mana diperlukan dalam integration ataupun pengkameran. So cikgu tunjukkan satu persatu. So cikgu harap yang cikgu tunjukkan ataupun cikgu ajar tadi murid-murid akan gunakan sebaik mungkin. Okey, so ulang balik. Sebelum kita gunakan pengkameran ini dalam bentuk penyelesaian masalah ataupun sebelum kita gunakan integration ini untuk menyelesaikan soalan-soalan masalah, okey, so pastikan murid-murid gunakan video-video asas yang ada berkaitan dengan integrations. Okey, ulang semua video-video yang cikgu keluarkan di bawah tajuk integrations ini supaya mahirkan diri sebelum melakukan integration ataupun pengkameran. So cikgu harap anda akan gunakan ini satu lagi video sebagai ulang kaji untuk tajuk pengkameran. Akhir sekali, seperti biasa, jika ia puas hati dengan pengembangan apa yang cikgu terangkan di bawah video ini, letakkan like. Seterusnya pada ruang komen, okey, letakkan komen-komen mengapa you rasa puas hati dengan video ini dan recommend video ini kepada rakan-rakan sekelas sekolah ataupun rakan-rakan di luar. Okey, so untuk video-video lain, ya tekan bell button supaya anda boleh dapat lebih banyak video cikgu daripada channel YouTube. Okey, so akhir sekali seperti biasa, ya terima kasih.